Assalamualaikum, selamat petang. Kembali lagi bersama dengan saya, Kak Som daripada PUJB dengan PUJB Stock. Bersama-sama dengan saya hari ini ada Puan Amira daripada MIDF Wilayah Selatan. Betul ya Puan Amira? Wilayah Selatan. Okey, hari ini kita akan membicarakan tentang pembiayaan microBiz yang daripada MIDF sendiri. Betul. Secara umumnya MIDF ni dia ada bagi pembiayaan, betul Betul. Puan Amira, Betul. iaitu berasaskan syariah juga betul Islamic financing. Dia ada untuk projek juga, Betul. aset tetap, modal kerja. Betul. Dan kalau untuk usahawan pula, syarikat Malaysia, betul PKS dan juga startup. Betul. Startup company. Kalau untuk sektor ekonomi pula, yang dimaklumkan untuk pembuatan, perkhidmatan, Betul. dan juga berkaitan dengan pembuatan semua, betul Betul. Okey. Untuk maklumat lanjut, Puan Amira akan terangkan selebihnya nanti. Tapi para penonton semua boleh share live FB kita ni kepada semua kawan-kawan. Mungkin ada nak tahu apa sebenarnya pembiayaan microBiz ni daripada MIDF sendiri. Dan Puan Amira akan terangkan nanti. Share banyak-banyak. So kalau ada benda yang nak tanya, tak faham, boleh komen dekat ruangan komen FB live kita. Dan saya serahkan kepada Puan Amira. Mungkin ada sedikit nak terangkan tentang apa itu pembiayaan microBiz daripada MIDF. Alright, boleh. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Terlebih dahulu, saya ucapkan terima kasih kepada pihak PUJB kerana sudi menjemput pihak MIDF Wilayah Selatan terutamanya untuk datang berkongsi apa skim-skim dan produk yang MIDF boleh tawarkan kepada pihak usahawan di luar sana lah. Okay, so hari ini kita akan berkongsi berkenaan dengan produk MIDF. Okay, sebagai makluman tuan-puan juga, MIDF adalah satu agensi yang membantu pihak SME dalam memberi dalam bentuk bantuan pinjaman lah. Okay, so basically kita punya fund daripada government. Ataupun MITI ataupun SME Corp lah. So yang boleh saya ringkaskan ataupun jelaskan lah. Okay, basically kita punya pembiayaan boleh ditawarkan dalam bentuk term financing bagi projek, pembiayaan aset tetap ataupun contohnya seperti machinery lah, mesin ataupun yang berkaitan dengan production. Okay, ataupun modal kerja. Modal kerja ini merangkumi kepada kos operasi syarikat lah, sama ada dalam bentuk membeli kos raw material, salary, utilities, rental dan sebagainya yang membantu kos operasi syarikat. Okay, so basically kita cover for manufacturing dan juga services sector. Okay, so next. Okay, so hari ini kita akan bercakap berkenaan dengan pembiayaan microBiz. Okay, ini adalah untuk membagi penyelesaian kewangan kepada usahawan mikro untuk mengukuhkan lagi operasi perniagaan serta membuka peluang pertumbuhan di masa hadapan. Okay, minimum amount untuk microBiz financing adalah sebanyak RM50,000 dan maksimum adalah RM200,000. Tempoh pembiayaan pula adalah selama 5 tahun dan peratusan pembiayaan adalah 100% dengan kadar perkhidmatan pembiayaan sebanyak 2% per annum. Okay, so next. So macam mana, apa kriteria-kriteria yang ingin kita lihat bagi pemohon usahawan untuk microBiz adalah, pertama adalah any services ataupun perniagaan boleh memohon untuk microBiz kecuali pertanian utama, perkhidmatan kewangan, hartanah dan insurans. Okey, untuk kriteria kelayakan pula kita akan lihat kepada jumlah tahunan, itu melebihi daripada 125,000, perniagaan mikro yang berdaftar dengan pihak SSM, pihak berkuasa tempatan ataupun badan profesional. Okey, nombor 3, sekurang-kurangnya mempunyai 60% equity saham yang dipegang oleh warga negara Malaysia, mempunyai lesen perniagaan yang sah yang dikeluarkan oleh pihak PBT. Sebagai contoh, jika perniagaan tuan-puan berada di kawasan sekitar Iskandar Puteri, maksudnya lesen perniagaan yang sah daripada pihak MBIP lah. Okey, telah beroperasi minima selama 2 tahun dan mempunyai status MSME daripada SME Corp. So bagaimana nak dapatkan sijil MSME dengan SME Corp tu? Adalah
dengan cara memohon dengan pihak SME Corp sendirilah, ataupun pihak Tuan Puan boleh melayari website SME Corp untuk keterangan lebih lanjut. Okey. So antara pembiayaan yang layak dipohon bawah microbis adalah untuk pembelian bahan mentah ataupun stok lah yang kita panggil. Okey, pembelian ataupun perisian IT untuk software. Okey, dan pembelian alatan kecil ataupun mesin untuk syarikat. Okey, pengubahsuaian ataupun kita panggil sebagai renovation lah. So boleh apply untuk ni, dan juga OPEX untuk cover operation business seperti gaji, utility, sewa dan lain-lain. So antara dokumen-dokumen yang diperlukan untuk memohon microbis adalah sijil status MSME daripada pihak SME Corp. Okey, lesen perniagaan yang sah, 2 tahun kewangan audit ataupun akaun pengurusan yang perlu disediakan oleh pihak Tuan Puan lah. Okey, penyata bank untuk 6 bulan, CTCIC ataupun owner kalau perniagaan sole prop ataupun partnership, dan mempunyai pendaftar syarikat ataupun kita panggil sebagai SSM lah. Maksudnya berdaftar dengan pihak SSM. So cara untuk memohon microbis adalah next. Okey, cara untuk memohon ataupun bagaimana untuk memohon pembiayaan microbis adalah dengan cara Tuan Puan melayari kita punya website, MIDF punya website, www.growyourbusiness.com.my, ataupun boleh scan di QR code yang dipaparkan lah. Okey, so next. Okey, selain daripada microbis financing, pihak MIDF juga menawarkan pembiayaan lain untuk membantu PKS sedia ada. Okey, dengan jumlah maksimum adalah sebanyak 5 juta. Tempoh pembiayaan sehingga 25 tahun. Peratusan pembiayaan adalah sebanyak 90% dan kadar pembiayaan adalah 4% per annum. Sebagai makluman Tuan Puan, tidak perlu risau berkenaan dengan pembiayaan dengan bayaran bulanan, memandangkan pihak MIDF kita punya adalah 4% per annum reducing balance. Okay, so antara pembiayaan yang boleh dipohon ini adalah untuk pembelian term finance, untuk pembelian ataupun untuk projek lah, atau untuk renovation pun kita boleh finance. Untuk pembiayaan bagi software ataupun hardware, working capital dan sebagainya. Okey, ini terbuka kepada pembiayaan baru dan sedia ada. So mana-mana SME yang startup lah, kalau kata baharu tu adalah new startup company, dan sedia ada adalah yang sudah established more than 1 year pun boleh apply under the scheme. So next adalah pembiayaan. Okey, selain daripada SFSME, pembiayaan pihak MIDF juga menawarkan pembiayaan peluang kedua atau dikenali sebagai second chance financing, yang menawarkan bantuan kewangan dan bimbingan kepada PKS yang ingin membuat permulaan yang barulah selepas menghadapi krisis dan mengelakkan perniagaan daripada digulung ataupun diisytihar sebagai muflis. Okey, so amount pembiayaan adalah sebanyak 5 juta, maksimum adalah 5 juta, minimum adalah 50,000. Okey, tempoh pembiayaan 10 tahun, margin pembiayaan adalah 100% dan kadar pembiayaan adalah 3% per annum. Okay, so untuk pembiayaan ini, second chance ini kita merangkumi bagi pembiayaan hutang, iaitu pembelian alatan, mesin, kenderaan komersial, software dan modal kerja. Selain itu adalah boleh untuk membayar pembiayaan equity juga. Okey Puan Amira, boleh saya mencelah sikit? Boleh. Mungkin kalau untuk perniagaan mikro ataupun enterprise, boleh apply ke yang bantuan pembiayaan microbis ni? Okey, kalau untuk micro dimaksudkan, okey, kalau micro memang digalakkanlah untuk apply under microbis financing ni, because kita nak membantu usahawan micro lah untuk dia expand further lagi dalam bisnes. Okey.
Kalau untuk enterprise pula? Enterprise pun boleh juga as long as dia punya turnover tidak melebihi 300,000 and staffing pula tidak melebihi 5 orang. Oh, Sekiranya lebih bermakna syarikat itu consider sebagai SME tapi small. Okey. Macam tu. Contoh kalau macam adalah usahawan tu buka bengkel, tak kisah sama ada bengkel kereta ataupun motor. So dia pun boleh juga untuk apply pembiayaan microbis ni. Boleh. Boleh. So Boleh. dia ada banyak kriteria tadi kan, macam peluang Betul. kedua, apa tadi mula-mula tadi yang Yang SME adalah normal PKS ke, financing. Itu adalah normal financing, bukan untuk micro. Okey, normal financing ni terbuka kepada selain daripada micro lah, small, medium enterprise, SME. okey. Yang mana sole prop partnership. Kalau untuk micro memang kita tawarkan untuk usahawan micro adalah micro biz financing lah. Okey, tapi kena tengok kepada kelayakan-kelayakan dia juga, iaitu macam I cakap tadi, berdaftar ataupun mempunyai sijil MSME dengan SME Corp. Sebab pihak SME akan menentukan sama ada tuan-puan dikategori sebagai usahawan mikro ataupun tidak. okey. So next. Okey, ini adalah pembiayaan terbuka kepada SMEs, iaitu pembiayaan kelulusan segera ataupun kita panggil sebagai fast track approval. Okey, yang menyediakan working capital, pembiayaan dalam bentuk modal kerja, maksimum sebanyak 150,000, minimum 50,000. Okey, tempoh pembiayaan adalah selama 5 tahun dan kelulusan bersyarat diperoleh oleh pihak tumpuan dalam 3 hari sahaja. Okey, kadar pembiayaan adalah tetap, iaitu 4%. Ianya terbuka kepada Sendian Berhad company yang mana sudah beroperasi lebih daripada 2 tahun dan mempunyai laporan kewangan audit yang telah didaftarkan lah. Okey, itunya terbuka kepada manufacture and also services sector. Okey, ada yang tanya dekat komen ni, nama kena clear dulu ke baru boleh apply, macam mana tu? Betul. Kalau untuk pembiayaan MIDF, kita akan buat semakan SIKRIS, SITOS dan sebagainya lah. Sebagaimana yang kita apply dengan bank pun, the same thing juga. Memang kita akan tengok SITOS ni. So, ada juga yang tanya kat komen ni, 300k annual ke? Okey, untuk pembiayaan mikro ke? Betul. Okey, so kalau kita tengok kepada pembiayaan mikro, you punya sales tu jualan tahunan tidak kurang. Tidak lebih daripada 300,000 dan staffing pun kurang daripada 5 orang. Okey. Itu maksudnya kalau ikut kepada SME definition pun untuk micro itulah sales tidak lebih daripada 300,000, you punya staffing pun tak lebih daripada 5 orang. Okey. Kalau lebih ataupun jualan tahunan melebihi 300,000 ataupun staffing 6 orang, tu consider bawah sole prop lah. Okey. So cara-cara untuk apply tadi, yang QR code tadi tu kan? Betul, sama ataupun boleh layari kita punya website. Borang online. Betul. Since kita sekarang MIDF go for digitalization, so any application must go online lah. So all the document pun upload dekat online juga. Okey. Mungkin ada para penonton yang nak tanya, boleh je tanya dekat ruangan komen tu. Saya akan bacakan satu persatu. Mana yang tak faham kan? So boleh je tanya kat dalam ni. Betul. Okey, ada juga yang tanya lagi ni, yang mungkin dia baru masuk SITOS, boleh ke? SITOS maksudnya? SITOS SIKRIS Maksudnya sama juga macam tadi, kita akan lakukan semakan, iaitu pada SITOS dan credit check lah. SIKRIS check pun kita akan buat juga untuk tengok kelayakan tuan-puan. Okey, kena bayar balik? Macam mana? Sorry, bayaran balik? Dia kata kena bayar balik kan? Maksudnya pembiayaan ni memang kena bayar balik sebenarnya. Betul, kita bagi dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan lah. Betul. So maksudnya ada tempoh bayaran balik lah maksudnya. Khas untuk Sendian Berhad sahaja ke macam mana? Okey, untuk MIDF kita ada different scheme, different purpose. So kalau contohnya untuk usahawan mikro, antara skim yang boleh dipohon adalah microbis lah. Kalau untuk SME ataupun sole prop partnership, Sendian Berhad dan sebagainya, boleh mohon lain-lain punya skim yang mana pihak tuan-puan boleh layari kita punya website untuk lihat apa-apa skim yang ada dekat kita punya di MIDF lah. Macam tu. Okey.
boleh je nak tanya lagi yang baru masuk pun boleh je tanya. Saya tengok ramai juga yang tengah tengok ni sekarang ni. Okey, kalau niaga daripada rumah, boleh ke? Sebab dia nak lesen niaga tu. Dia cakap tu. Okey, macam mana Puan? Mungkin ada suggestion. Untuk pembayaran MIDF, salah satu mandatory dokumen yang kita akan minta ataupun syarat utama adalah mempunyai lesen perniagaan dengan pihak majlis. Okey, so kena buat lesen perniagaan dulu baru boleh apply. Betul lah Puan ni. Okey. Betul. Ada yang tanya juga mungkin bila dah pinjam ada ke moratorium? Okey, contohlah I bagi untuk micro biz financing lah, sebab kita hari ni bercakap tentang micro kan. Betul. Untuk micro biz financing, kalau boleh tunjukkan slide untuk micro, boleh tak tu? The first tadi. Micro yang first tadi. Ini. Okey, kalau tuan-puan perasan lah, dekat sini adalah 5 tahun pembiayaan. Okey, tetapi terdapat juga 6 bulan tempoh penangguhan. Maksudnya, 6 bulan pertama, tuan-puan tak perlu membayar full amount installment tu. Hanya bayar kepada, apa orang cakap, grace period tu hanya perlu bayar grace amount je lah. Ataupun profit amount sahaja. Tak perlu bayar. Bulan ke-7 baru dia bayar full amount. Okey, so macam tu. Bila kita dah mohon, kadang kita nak tahu berapa lama proses yang akan diambil. So berapa lama tu agak-agaknya Puan? Okey, first sebab dia untuk processing ni based on completion of document tu. Okey, sebab syarat utama adalah kalau tuan-puan perasan boleh next tak? Syarat kelayakan next. Syarat kelayakan untuk mikro adalah first tuan-puan kena ada sijil status MSME from SME Corp lah. Tapi in between you pohon sijil tu dengan pihak SME Corp, tuan-puan pun boleh apply juga dengan MIDF. Cumanya permohonan tu akan lengkap sekiranya sijil tu diperoleh. Okey, permohonan ni pihak MIDF akan proses selepas kita mendapat complete dokumen daripada pelanggan lah. Yang mana bergantung kepada tuan-puan punya submission document tu complete ke tak, macam tu. Okey, contohlah kalau lokasi tu berada di kampung, tapi asing dengan rumah, boleh mohon? Sorry? Dia ada satu soalan ni. Macam mana kalau lokasi di kawasan kampung tapi asing dengan rumah, boleh ke untuk buat permohonan? Okey, berbalik kepada syarat kelayakan lah, mempunyai lesen perniagaan ataupun tidak. Macam tu. Sebab kita tak kisah di bandar ataupun di kampung, semua boleh apply as long as ada lesen pembiayaan, lesen perniagaan. Okey, dekat ciri-ciri tu, kriteria tu, saya tertanya-tanya juga. Okey, semua sektor kecuali pertanian utama, perkhidmatan kewangan, hartanah dan insurans. Okey, kenapa kecuali? Okey. Kalau Umi perasan lah, Umi perasan penternakan utama tu considered as agriculture. Primary agriculture, contohnya ternakan lah, ternakan ke penanaman ke. So dekat situ kita susah sikit sebab dia bukan bawah kita punya mandatory. Sebab kalau untuk primary agriculture falls under agrobank lah. Ada lain-lain punya sektor punya mandatory. Okey, kalau perkhidmatan kewangan pula adalah memang kita tak finance sebab bukan dalam kita punya kategori untuk kita tu. Susah kita nak buat semakan. So antara industri yang dah set daripada fund provider adalah semua industri kecuali this for industri yang kita tak boleh. Memang 4 ni lah. Betul. Okey. Ada yang bertanya dengan Puan macam mana nak memohon sijil MSME. Okey, untuk memohon sijil MSME adalah dengan cara tuan-puan layari pihak SME Corp punya website. Di situ akan ada satu bahagian untuk memohon sijil MSME lah. Okey, so nanti tuan-puan boleh layari website SME Corp and lihat apa kriteria yang dia akan minta untuk upload dokumen di situ. Macam tu. Okey. Mungkin kadang saya sebagai usahawan lah Puan kadang nak tahu pembiayaan ni sebenarnya daripada SME Bank ataupun SME Corp. Okey. Macam mana tu Puan? Okey. Sebenarnya MIDF kita adalah agensi yang membantu SME menggunakan government fund. Antara MITI ataupun SME Corp.
bukan SME Bank. SME Bank is different entity lah. Okay. So different dekat situ. Different. So SME Corp Puan Betul, SME Okay. Corp. So ini adalah SME Corp sebenarnya. Okay. So kalau tuan-puan nak layari, nak tahu lebih detail berkenaan pensijilan MSME itu, boleh layari SME Corp punya website lah. Cuma kalau macam ni kan Puan maklumkan pertanian utama. Betul. Contoh kalau macam dia adalah pertanian yang kecil-kecilan, contoh macam tanam sayur, tanam buah, tu macam mana pula? Itu consider as pertanian utama. Oh, okay. Kalau macam sebagai mudah lah, yang mana involve dengan primary agriculture, yang mana ternakan, pertanian, penanaman, peternakan, itu consider as primary agriculture. Oh, semasa pun memang tak boleh Tak lah. boleh untuk walaupun dia cuma tanam sayur. Sebab dia consider as primary, pertanian utama. Kalau dia sebagai contoh, dia adalah usahawan yang buat produk berasaskan makanan. Contohnya kerepek, bukan consider pertanian utama sebab dia ada orang bagi added value pada produk tu. Macam tu. Kalau tanam boleh je. Okay, walaupun dia tanam ubi. Okay. Tanam ubi consider as primary. Primary agriculture. Tapi kalau dia buat bisnes lain juga pula, bisnes dia tu ada buat kerepek. Itu consider as manufacturing and trading juga. Okay, so boleh apply. Kalau dia company dia tu buat yang itulah. Kalau company dia solid buat untuk primary, tak boleh. Sorry. Okay, macam tu. Kalau tanam cendawan? Cendawan pun sama, primary agriculture. Tapi kalau buat cendawan dalam tin? Cendawan dalam tin, dia kalau dia proses, okay. Dia proses. Processing dengan primary is different. Kalau primary dia tanaman utama. Kalau processing, dia enhancekan produk tu daripada ubi tadi ke cendawan tadi ke, dia enhance, dia olah balik untuk jadi produk. Itu lain lah. Kalau tanam cili jadi cili bo, itu bisnes. Bisnes processing. Faham. Tapi kena tengoklah berapa, yang mana lagi banyak dalam bisnes tu. Tapi kalau kata agriculture lagi banyak, so maksud tak boleh lah. Okey lah, contohlah saya usahawan sejuk buku frozen Okey. Boleh ke kalau nak sejuk apply? buku? Boleh. Maksudnya consider as trading. Kalau you buat bisnes, contohlah tuan-puan, kita bagi yang senang lah kita bagi contoh yang mudah. Tuan-puan adalah pengusaha ataupun pembekal makanan sejuk beku, trading kita panggil, consider as bawah perkhidmatan lah. So turnover tuan-puan tidak kurang tidak melebihi, tahunan kurang daripada 300,000 lah. Ataupun staffing puan tak ramai, dalam 2 orang je, husband and wife punya business. So consider as bawah micro. Tapi kalau tuan-puan punya sales pun dah lebih 300,000, maksudnya mungkin 500,000, lepas tu staffing pula 6 orang, 7 orang. So bukan bawah tu. Itu consider puan sebagai sole prop. Tapi yang menentukan puan adalah usahawan mikro ataupun sole prop itu bila puan apply sijil MSME itulah. Pihak SME Corp yang akan menentukan tuan-puan bawah mikro ataupun tidak. Kalau saya jual aiskrim. Ada valid business license tak? Okey, boleh tengok juga betul, sebab valid business license ni bila dia ada lesen perniagaan, maksudnya ada premis lah. Macam itu pun sejuk beku ke, dikategorikan sejuk beku ke aiskrim? Kalau sejuk beku aiskrim kalau dia ada kedai, dia consider as makanan kan. Kalau aiskrim kan makanan, F&B lah kita consider. Okey. Ramai yang tanya macam mana nak apply, macam mana nak apply puan. Mungkin puan boleh terangkan lagi sikit. Mungkin ada yang baru masuk ni kan. Boleh. So tuan-puan boleh layari kita punya MIDF punya website, www.growyourbusiness@.com.my. Ataupun boleh scan dekat QR code yang terpampang di luar QR sana lah. code yang kecil tu. Cuba scan sekarang, tengok apa yang ada dekat situ. More info. Ataupun kalau tuan boleh next ada dekat yang tadi, yang bawah microbis punya, yang besar sikit tu tadi kan, betul. slide tu. Sebab dekat situ akan ada tu website dia juga tu.
So mungkin ada nombor telefon pejabat. Okey. Yang senang nak telefon, kalau contohlah di daerah Ada- Johor Bahru, boleh datang terus ke office ke macam mana? Untuk mendapatkan khidmat nasihat pun boleh walk in kepada di syarikat kami yang terletak di Menara Tabung Haji tingkat 15 ataupun boleh hubungi pihak MIDF Wilayah Selatan di ada nombor Encik Farhan, nombor ofisnya tadi. di 072232 macam tak cukup je tu nombor tu. Cuba kita tengok kat dalam slide yang akhir sekali tu. Rasanya ada kan nombor telefonnya tu. Betul. Yang dekat tu Wilayah Selatan 0722327727. Okey. Betul puan, cukup puan nombor telefonnya tu. 07223 Nombor dah banyak. 2727 dan boleh Betul. terus berjumpa dengan Puan Amira. Kalau nak khidmat nasihat ke apa kan puan kan mungkin tak faham dan mungkin ada yang segan nak bertanya dekat ruangan komen ni. Mungkin boleh terus call. Dan boleh datang ke pejabat jumpa dengan Puan Amira. Tadi di mana? Menara Tabung Haji tingkat 15. Tingkat 15 Johor Bahru Okey. Sebab untuk MIDF Wilayah Selatan kami menawarkan untuk SME di sekitar Selatan, Melaka dan Johor. So daripada Johor sampai Melaka kita cover lah wilayah Selatan. Kita cerita pembiayaan je daripada mula. Sikit lah nak tanya, MIDF tak ada grant? Ada geran ada, but geran yang untuk tahu lebih lanjut berkenaan dengan geran boleh hubungi pihak kami dan pihak kami akan terangkanlah geran yang kami tawarkan kepada SMEs di luar sana. Itulah ada yang kat komen ni puan sebenarnya maaf saya baru masuk dia kata macam mana nak apply, apa ciri-ciri dia. Mungkin lepas ni bila habis live nanti kita akan ada siaran ulangan sebenarnya dekat FB kita akan letak di FB kita nanti dan boleh scroll balik semula, boleh tengok dan ada juga slide yang diterterakan dalam FB kita ni. Okey. Ada yang tanya mungkin puan baru masuk, dia kata khas untuk pertanian je ke? Takkan? Sorry? Khas untuk pertanian je ke? Bukan. Bukan awak. Dekat sini dah terang-terang dah tulis dikecualikan. Betul. Primary agriculture. Betul. So pertanian walaupun tanam sayur tak boleh. Sebab itu adalah utama, melainkan kalau awak paling processing. Betul. Contoh paling senang lah kalau awak tanam cili, awak buat cili bu, itu boleh. Betul puan ni? Sebab dia dah jadi satu proses bisnes. So itu boleh buat pinjaman pembiayaan lah. Betul. Okey puan. Apa lagi? Rasa macam banyak dah tanya tadi kan. Okey, contoh. Boleh. Kat sini macam tulis menawarkan penyelesaian kewangan. Tu maksudnya itu untuk financing microbiz menawarkan penyelesaian keuangan. Sebab untuk makluman Umi lah untuk pembiayaan untuk mikro di luar sana adalah limited. Jadi sekarang ni pihak kerajaan ingin membantu pihak usahawan mikro untuk orang cakap lagi grow lah, lagi expand dia punya business dengan adanya bantuan-bantuan yang boleh kita bantu dari segi kewangan lah. So that macam membantu dia orang untuk, sebab biasanya bila ada financial constraint ataupun limited punya capital, so kita susah untuk grow lagi. Kadang-kadang kan puan kan, kita ni usahawan biasa-biasa. Betul. Tapi kadang kita nak pinjam sini pembiayaan susah. Bank pun kadang tengok juga. Betul. Itulah kadang sekarang ni MIDF dah ada. Boleh ke kita apply? Contohlah macam saya mungkin adalah, contoh saya usahawan adalah masalah-masalah tertentu, contoh macam ada sikris ke, sitos ke, tapi boleh ke dapat pinjaman pembiayaan ni? Untuk pembiayaan kita assessment adalah sama seperti bank-bank lain. Tetapi apa yang kita boleh bantu sekiranya pihak tuan-puan mengalami orang cakap masalah dari segi kewangan, itu record lah. Kita akan bagi advice lah apa yang boleh bantu tuan-puan dalam masa tempoh terdekat untuk puan lagi improve pada masa hadapan. Macam tu. Kalau sebagai contoh,
saya usahawan bahagian otomotif pun boleh juga apply. Boleh dengan syarat tuan-puan kalau untuk mikro lah. Si kata bengkel lah kan. Betul. Okey, syarat-syaratnya kita akan tengoklah macam tadi sijil, lesen perniagaan yang sah, mempunyai akaun pengurusan sekiranya under sole prop ataupun partner lah bawah tu ataupun sedia berhad kita akan tengok audit macam tu. Mungkin saya terlepas pandang ke apa kan, mungkin tak dengar ke tadi. Okey. Untuk mohon pembiayaan ni ada had umur ke puan? Okey, kalau had umur tu maksudnya had umur tak ada had umur. Tak ada had umur. Maksudnya 60 tahun pun boleh? 60 tahun kita tengoklah ada siapa lagi tak yang jadi successor dalam company tu. Okey, faham. Sebab faktor umur pun kita tengok, kita kena put into consideration juga. Sekurang-kurangnya? Betul. Tak ada. So, cuma tak kisahlah. kita kena tengoklah sebab tempoh pembiayaan 5 tahun macam tu. So kena tengok jugalah capacity tu macam mana. Okey Puan, lagi sikit saya mencelah. Ada yang baru masuk juga, second chance. Second chance financing. Okey, betul. Itu macam mana tu? Sebab dia pernah bermohon tapi tak lepas. Kenapa tu? Okey, antara tujuan second chance financing ni adalah untuk membantu those SME yang having tight cash flow lah orang kata, and in term of gearing pun kalau dia pergi dengan bank-bank lain pun dah tak boleh apply dah kan, because of gearing high ataupun ada masalah-masalah lain lah. So biasanya yang tak dapat tu kena tengok juga kenapa. Sebab adakah kalau tuan-puan mempunyai newly approved financing dalam masa terdekat, bermaknanya bisnes puan masih lagi boleh survive. Maksudnya, saya rasa boleh kot buka slide yang tadi tu Cik Farhan, yang peluang kedua tu. Betul. Pembiayaan peluang kedua tu. Mungkin ada yang nak tengok lebih lanjut kan, lebih nampak kat dalam slide tu. Mungkin boleh besarkan sikit. Okey. Itu dia. Okey, so ini kita nak bantulah kepada PKS yang mengalami masalah kewangan pada syarikat lah. Bukan pada director tapi pada syarikat. Okey, yang mana mempunyai financial tight, cash flow dia dah tak boleh dah nak survive dengan existing financing. Tapi nak pergi dekat bank lain susah because of high gearing, komitmen dah tinggi. So kita kena tengok juga. Kita boleh tolong tengokkanlah, boleh bantu pihak tuan-puan dengan melakukan sewa makan lah. Okey, tapi kena tengok juga kalau tadi berbalik kepada soalan Umi tadi yang mana ada pihak yang ada usahawan di luar sana bertanya kenapa financing mereka ditolak. Mungkin faktor utama boleh tengok kepada akaun syarikat tuan-puan macam mana, ataupun ada memperoleh newly approved financing daripada bank-bank lain dalam masa terdekat, bermakna tuan-puan masih lagi boleh survive lah. Tak teruk sangat lagi financial tu. Tapi andai katalah pihak tuan permohonan ditolak, pihak tuan boleh hubungi pihak kami untuk bertanya kenapa ditolak dan memohon pandangan lah ataupun nasihat daripada pihak kami pun boleh juga. Kalau rasa nak call lambat sangat, datang di office tu jumpa dengan Puan Amira. Nanti dia akan terangkan lebih lanjut. Senang. Boleh call dulu. Sebab sometimes takut tak ada kat office ke apa. Boleh. Kan. Okey, yang penting call dululah. Tanya macam mana kan, minta khidmat nasihat dulu. Kalau tak dapat buat financing tak apa, kita bagi advice. Apa betul? Yang boleh improve, apa yang perlu berbetulkan, sebab kita sebenarnya dalam masa yang sama kita nak bantu SME di luar sana untuk orang kata running the business secara smart lah, secara yang betul. Mungkin tak dengan cara ni, dengan cara yang macam ni, dengan cara yang proper, dengan adanya akaun pengurusan, dengan ada lesen perniagaan, dan berdaftar dengan SSM dan sebagainya lah. Okey. So Puan Amira. Boleh. Contohlah saya baru berniaga. Boleh apply ke pembiayaan ni? Ataupun dia ada tempoh-tempoh tertentu? Okey, contoh macam sekurang-kurangnya 6 bulan mula perniagaan baru boleh apply pembiayaan. Tapi saya pula memang baru nak mula. Okey, contohlah nak berniaga lah. Kan boleh tak pinjam dengan MIDF? Gitulah. Okey, untuk pembiayaan mikro, tuan-puan hendaklah memulakan bisnes tu
minima 2 tahun. 2 2 tahun. tahun operate kalau untuk microbis. Kalau untuk yang normal financing untuk new startup, kita kena tengoklah puan punya viability of project tu macam mana. New startup boleh, tapi depends kepada viability of project tu lah. Kita kena tengok apa tujuan pembiayaan yang ingin dipohon tu. Okey, sebagai contoh? Sebagai contoh, I bagi contoh lah Tuan-puan pernah operate, I bagi klinik lah ataupun klinik. Tuan-puan nak operate new klinik. Okey. Tuan-puan adalah doktor. Nak operate new klinik, you have the expertise. Expertise sebagai doktor tu you ada. So you nak run the klinik ataupun you ada another company lain, tapi you nak set up company lain ni untuk buka klinik yang ni je. So pun boleh apply juga because you ada that have experience. You ada experience tu untuk run. So, saya dah ada syarikat. Nak apply pembiayaan mesti kena ada akaun syarikat. Betul. Akaun syarikat ataupun akaun personal boleh ataupun mana kena ada akaun syarikat? Akaun syarikat. Okey, macam ni. Untuk apa-apa perniagaan, kalau boleh lah. Okey, kita tuan-puan hendaklah splitkan. Okey, bank account personal dengan bank account syarikat kena asal. Tak boleh. You pergi bank pun bank akan minta the same thing. Tak boleh bercampur sebab daripada bank account syarikat kita boleh nampak kita punya sales, keluar masuk, operation, semua benda dekat situ. So tak boleh pakai individu punya account lah, tak boleh. Tapi bank apa-apa pun boleh kan? Yang penting bank apa-apa pun akaun boleh. syarikat. Betul ya puan ni? Yang I cakap tadi, akaun syarikat tu adalah akaun pengurusan. Yang mana you prepare ada balance sheet, ada profit and loss. Macam tu. Semua yang berkaitan dengan syarikat lah berkaitan kan? dengan syarikat. Okay. That's why lah, the purpose kita buat financing ni adalah untuk educate PKS di luar sana ataupun mikro di luar sana lah. Let's say kalau tak dapat buat sekarang, at least you gain something lah. You get something to do proper punya business. Macam Tapi kalau saya berniaga tu daripada rumah, dah lebih 2 tahun, boleh apply? Sebab daripada rumah, lesen perniagaan. Okay. Lesen perniagaan yang dikeluarkan oleh pihak majlis. So kalau dia kata buat daripada kedai, ada lesen perniagaan pun boleh. Tapi kalau home base tu rasanya lesen perniagaan tak lepas tu kalau untuk home base punya. Okay, so maksudnya memang kena ada kedai lah. Kena ada lesen perniagaan lah. Lesen perniagaan. Okey, baik. Okey, puan ada yang tanya, SSM bisnes dah 2 tahun. Sebelum ni buat dari buka fizikal kedai 6 bulan. Boleh apply juga? Ada akaun pengurusan tak? Maksudnya dia buat bisnes apa tu? Okey, mungkin puan boleh spesifikkan lagi. Lagi spesifik. Itu. Kalau kata dah operate, dah register dengan SSM more than 2 years, ada akaun syarikat, ada lesen perniagaan dekat tempat baru, dah ada kedai lah, dah ada lesen perniagaan, dah operate more than 2 years, ada bank statement, ada akaun pengurusan dan boleh apply under micro. Okey, mana-mana yang nak tahu lebih lanjut, boleh call direct 07-223-2727 ataupun boleh terus pergi ke pejabat MIDF Loyal Selatan di Menara Tabung Haji tingkat 15. Boleh terus jumpa Puan Mira. Okey, nanti boleh minta advice dengan dia. Okay. Boleh. So ada dekat sini juga Puan, dia okey, saya kena baca lah. Dia kata kat sini, contoh owner saya tu India Muslim. Okay. 70% isterinya Melayu. Shareholder anak. Maksudnya 70%. Ke puan nak yang macam ni dia? Owner saya India Muslim, bukan mu'alaf. Okey, isterinya Melayu, 20% shareholder. Dia minta advice. Okey, maknanya 70% versus 30%. Okey, sebenarnya yang kita cakap tadi 60% tu ada Malaysian. Dia tak kira you any race pun, sebenarnya tak ada restriction pun sebenarnya any race. As long as you are Malaysian. So boleh apply for MIDF punya financing. Penting Malaysia. Betul, Malaysia. Okey. Area Johor nak ke mana? Area Johor nak ke mana? Area Johor yang tadi tu Menara Tabung Haji tingkat 15. Betul. Kalau nak datang nak jumpa Amira semata-mata boleh call di nombor 07 223 2727. Okey. Jadi kalau kita nak apply boleh apply di website secara online.
kita ada sediakan QR code tadi. Mungkin boleh scan daripada sekarang. Dan kat situ juga ada tulis dia punya syarat-syarat dia juga. Betul. Kita ada setkan dah kriteria So yang dekat dalam online tu nanti ada juga dokumen kena upload ke? Betul. Okay. Kalau okay, untuk apply for microbiz financing, first thing tuan-puan just masuk dekat kita punya website www.growyourbusiness.com.my. So click apply for financing and nanti dekat situ puan pilih, tuan-puan boleh pilih microbiz financing. Just apply online, just follow the instruction je. Dia akan minta you fill in the blank, nama company, nombor syarikat, macam tu je. So that just follow the process dan nanti you hantar the dokumen dekat based on instruction given lah. Macam tu. Okay, ada lagi ni soalan. Betul. Ni tak habis lagi ni Puan Amira. Soalan ni agak tu juga. Trade facilities ada tak Puan based on invoice? Okay, trade facility Okay, as for now MIDF tidak mempunyai trade facility lah, tapi pihak MIDF mempunyai apa kita kata working capital. Kita ada support dalam bentuk revolving line. Okay, sama juga invoice financing, tapi kita bagi dia sebagai SRC ataupun, tapi kalau you kata nak trade facility yang package macam LC ke OD ke, kita tak ada. Macam tu. Okay. Tapi untuk revolving line kita ada yang macam you bagi kita invoice, kita finance again invoice tu ada. Saya harap perkongsian daripada Puan Amira ni jelas lah dan juga terang. Mungkin kalau ada yang masih segan nak bertanya di ruangan komen tu, boleh call direct terus di 07223 2727 ataupun datang terus ke office di Menara Tabung Haji tingkat 15. Okey, ada yang tanya sebelah Bank Islam ke? Betul. Sama level dengan Bank Islam. Kita kanan. Okey, kanan MIDF. Betul. Okay. So boleh terus jumpa Puan Amira. Dapat nanti advice daripada dia. Betul. Yang mana kita boleh sharing, kita sharing. Kalau tak dapat buat sekarang, it's okay. Kita bagi advice lah apa yang you boleh buat untuk grow your business lagi in future. Macam tu. Okay. Saya pun nak tanya juga. Boleh. Kalau SSM belum setahun, boleh apply? SSM belum setahun. Bisnes tu macam mana? Okay, nak tanya juga kan bisnes tu macam sebab mana? Macam kita berbalik kepada tadi, minimum business operate more than 2 years. Melebihi 2 tahun. Minima 2 tahun operate. Sekurang-kurangnya 2 tahun lah. Betul. Okey Puan, ada yang tanya, boleh bagi tahu tak Puan akaun pengurusan terdiri daripada apa selain profit dan loss statement? Okey, untuk makluman tuan-puan, akaun pengurusan ni terdiri daripada 2. Okay, balance sheet dengan profit and loss. So balance sheet, these two account ni kena ada. Balance sheet untuk menceritakan aset syarikat, liability syarikat. Kalau untuk profit and loss, menunjukkan revenue dengan profit after tax semua tu lah. Itu profit and loss. So account pengurusan terdiri kepada dua report lah. Itu balance sheet dengan profit and loss statement. Okay. Saya rasa pun dah banyak dah. Rasanya Puan Amira terangkan satu persatu. Ada juga yang tanya lagi banyak. Puan Amira pun nak juga terangkan lagi. Mungkin ada sesiapa yang terlepas live kita daripada mula sehingga dah nak ke penghujungnya dah Puan Amira. Okey, mungkin lepas ni kita ada siaran ulangan. Kita akan letak di FB PUJB dan tuan-puan boleh lihat dan juga tengok semula live kita hari ini PUJB Biztalk berkenaan dengan pembiayaan microbiz daripada MIDF. SME Corp. Apa? Betul. SME Corp. SME Corp. Bukan SME Bank kan? Betul. Itu adalah berbeza. Betul. So SME Corp. Jangan salah faham Okey. So saya rasa kita dah nak sampai ke penghujungnya. Okey. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Amira kerana sudi meluangkan masa dan juga terangkan apa itu sebenarnya pembiayaan microbiz daripada MIDF daripada awal sampailah sekarang. Harap tuan-tuan faham dan juga jelas. Mungkin kalau tak berapa jelas boleh je call direct di 07-223-2727 ataupun terus ke office Puan Amira bertemu dengan Puan Amira untuk tanya lebih lanjut ataupun minta pandangan dan juga nasihat daripada beliau di Menara Tabung Haji tingkat 15 sama level dengan Bank Islam. Betul. So Puan Amira, terima kasih atas terima kasih. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Alright. Terima kasih daripada saya. Assalamualaikum. Okay, bye.